Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam Okay. cikgu. Siapa dia? Alia ke tu? Ya cikgu, buat apa? Nampak saat ni left. Line tak pun molek. Tadi terputus cikgu. Takut line tak pun molek je. Sebab kita cuaca tak menentu sekarang ni. Okay, so siap belakang Fayhana ada Fayhana? Kau tak masuk lagi? Fai Ada, ada cikgu. cikgu. Sihat adakah? Saya ada cikgu. Ya, jangan duk tekan ngaji sangatlah. Okay, nama ke duk pokok depan Dia komputer. selalu makan gastri cikgu. Pakai ke apa? Dia gastri. Okay, kepala lah. Okay lah. So, jaga diri belakang Okay, so kita pergi kepada perbincangan kita untuk soalan nombor 6. Soalan nombor 6, rasanya sampai nombor 6. Okay. So, jadual 1 menunjukkan keputusan bagi tindak balas penyesaran bagi logam M, N, O dan P. So, dia bagi tanda right tu maknanya tindak balas berlaku. Logam manakah mempunyai kecenderungan yang paling tinggi untuk mendermakan elektron bagi membentuk ion. Okay. Kecenderungan untuk membentuk ion. Jadi, bila kita tengok M dengan Ag, maka ada tindak balas. Maka kalau kita tengok dari segi kecenderungan untuk lepaskan elektron, M ni akan lepaskan elektron lah. Maknanya M ni lebih tinggi kecenderungan untuk melepaskan elektron berbanding dengan Ag. Okey. Lepas tu bila kita tengok dengan Mg, dia tak ada tindak balas, maka dia tak boleh lepaskan elektron. Mg tak terima elektron lah. Awak faham ke cikgu ayat gitu Sini kan Mg2 plus kan. Sini pun Zn2 plus. Okey. Jadi tak ada tindak balas, maknanya Mg tetap Mg2 plus. Okey, Mg tetap Mg2 plus. Maknanya M ini berada di bawah Mg dengan zinc. So maknanya Mg dengan zinc ni duduk di atas M. Maknanya M duduk di bawah Mg dengan zinc. Sebab tu tak ada tindak balas. So N ni pula dia boleh react dengan Ag, dia boleh react dengan Cu. Maknanya N ni berada di atas Ag dengan Cu. Okey, gitu. Kemudian untuk O pula ada tindak balas belakang. Maknanya O itu berada di atas zinc, berada di atas Cu, berada di atas Ag. Manakala P tak boleh belakang. Manakala P tak boleh belakang. Dengan Cu tak boleh, dengan dengan Mg tak boleh, dengan Zn tak boleh. Maknanya P ini berada di bawah Cu, berada di bawah zinc dan juga berada di bawah Mg. Begitu. Okey. Jadi bila kita tengok kat sini, hope paling mudah untuk melepaskan elektron adalah hope mana dia boleh react dengan semua ni. Tu. Sebab apa? Sebab bila O ni, bila ada tindak balas, maknanya Ag plus ni akan terima elektron lah. Barulah dia ada tindak balas. Hak ni pun ada tindak balas, maknanya Cu2 plus ni akan terima elektron lah. Okey. Jadi Zn2 plus pun akan terima elektron. Elektron daripada mana hak ni? Jadi dia akan lepaskan elektron. Jadi bila dia boleh bertindak balas dengan banyak, logam, dia boleh menyesatkan banyak logam daripada lautan garam masing-masing, maka dia paling tinggi kecenderungan untuk mendermakan elektron. Jadi logam mana yang mempunyai kecenderungan paling tinggi untuk menderma elektron, ia adalah O. Okey, ia adalah O. Okey, boleh ke sini? Ada soalan nak tanya tak? Boleh faham ke sini? Boleh? Boleh cikgu. Boleh Okey. So kita Cikgu, ya. Nak oyak Puteri Fatin Dayana dia tak masuk kelas hari ni sebab mak dia meninggal masa maghrib tadi. Ya Allah ya Tuhanku.
Mak dia sakit apa? Tak tahu cikgu sebab saya tanya dia cakap mak dia pening pagi tadi. Lepas tu lepas ngorek tu tiba-tiba jatuh. Lepas tu meninggal. Oh, ya ke? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah dia? Ada? Ya dia sihat Sihat? Mak dia je lah. Dia anak ke berapa puteri ni? Dia anak kedua. Oh, mak dia muda lagi lah. Mungkin mak dia baru tak sampai 60 lagi kot tak? Muda lagi. Apalah, kita ni memang macam tu lah. Kita maknanya kita tak tahu bila Tuhan akan ambil umur, akan ambil nyawa kita kan. Maknanya ada orang tu boleh hidup sampai ke umur 90 tahun, sampai 100 tahun. Ada orang tu umur 50 okay, ada orang tu umur belasan. Okay, sebab tu kita kena ready seumur lah. Okay, untuk terima bila-bila Tuhan nak menjemput kita. Macam cikgu ni umur 50 lebih ni, sains-sains pun ramai. Ada suami cikgu umur 60 lebih, dia kata baru ni tiap-tiap hari. Sore tu duduk duduk Binjai meninggal, lepas tu duduk KL meninggal. Maknanya, iyalah. Okey, dalam keadaan kita tak tahu bila Allah nak menjemput kita. Jadi, nak tak nak kita kena sentiasa bersedia lah. Okey, akan pergi. Semua akan pergi ke sana juga. Okey. So, kita tengok soalan nombor 7. Persamaan ion berikut menunjukkan penukaran Fe2 plus kepada Fe3 plus. So, bahan manakah yang boleh menggantikan air bromin bagi mendapatkan hasil yang sama dengan ferrum 2 yang menggantikan air bromin. Jadi kalau kita tengok Fe2 plus ni akan jadi Fe3 plus, maknanya Fe2 plus ni dioksidakan. Jadi bromin ini merupakan ejen pengoksidaan. Jadi kalau kita nak cari yang mana ejen pengoksidaan, katakanlah awak tak ingat ni. Ejen pengoksidaan ini adalah bahan yang mengalami penurunan. Maknanya dia akan terima elektron. Okay, dia akan terima elektron. Awak boleh tengoklah kat sini yang mana terima elektron. Okay, yang mana akan terima elektron. So kalau kita tengok, katakanlah kita teringat. Kalium iodida ni air minus, so dia akan lepas elektron membentuk I2. Ni akan jadi lagu tu. Okay. Sulfur dioksida, magnesium. Okay. So, kok mana kalau kita tengok sini? Hidrogen peroksida cikgu. Hidrogen peroksida. So, apa yang berlaku kepada hidrogen peroksida untuk tindak balas ini? Jadi, jawapan dia memang betul lah hidrogen peroksida. So, macam mana kita nak royak tindak balas hidrogen peroksida sini? Nak royak lagu mana tu? Dia jadi apa hidrogen peroksida ni lepas tindak balas? Hak ni kita kena ingat lah tak? Kita kena ingat dari segi ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan. Yang ni KIV dulu ni. Dia jadi air kot cikgu. Dia jadi H2O ni sebenarnya H2O2, hidrogen peroksida ni H2O2 ni. Okey. Dalam tindak balas ini dia akan terurai. Nanti cikgu tengok. Cikgu pun tak perasan ni kenapa dia jadi hidrogen peroksida ni. Alia ambil mana hidrogen peroksida ni? Alia tengok buku teks cikgu. Muka surat berapa Cikgu nak Muka surat 10. Sebab dia banyak persamaan tak ada dalam KBSM. Cikgu pun tak cerak mana lagi dalam itu. Betul, dia ada sini dah. Ejen penurunan. Betul lah. Okey, betul lah kat sini ejen penurunan, kat sini ejen peroksida. So kita nak cari ejen peroksidaan. So antara tu hidrogen peroksida tu sebagai ejen peroksidaan. Di mana H2 tu persamaan setengah dia. Kalau dia ada dalam buku teks ni maknanya dia boleh keluarlah soalan ni ni. Ni soalan perkara baru ni dalam KBSM memang tak ada hak ni. Okey, so kita tulis molek ni. Kita tulis molek. Okey, sebab kita nak buat nota ni. Jadi BR2
Okey, oleh kerana dia telah mengoksidakan ferrum 2 kepada ferrum 3, dia mengoksidakan, maka dia ini adalah ejen pengoksidaan. Jadi kalau awak nak tengok ejen pengoksidaan dalam buku teks, okey, muka surat 10 lah. Okey, ni refer buku teks ni, muka surat 10. Okey, di mana dia dah tulis ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan. Okey, kat situ ejen pengoksidaan dia kata hidrogen peroksida. Di mana hidrogen peroksida ni kalau dia buat persamaan H2O2 tambah 2H+, okey, tambah 2E, dia akan membentuk 2H2O. Ni persamaan setengah dia. Okey, jadi H2O ni dia akan terima elektron. So, hot ni pun terima elektron juga. Persamaan ini Br2 ni dia akan terima elektron juga membentuk Br-. Okey ni. Ni bahagian ni kena ngapal lah. Okey, kalau tak ngapal memang kena tembok lah soalan ni. Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 8. Okey, rajah menunjukkan susunan radar sebagai tindak balas yang melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak. Iaitu kalau kita tengok kat sini, lautan kalium dikromat 6 berasid dengan lautan ferrum 2 sulfat. Ini perkara biasa je. Okey, so kita tengok apa kalau kita nak tengok kat sini, nak kembangkan lagi info yang dibagi daripada diagram ini. So kita boleh buatlah persamaan setengah dia, di mana dikromat ni adalah Cr2O7 2-, maka lepas tindak balas dia akan jadi Cr3 positif. Okay, Cr3 positif. So, okay, tambah dengan H2O lah. Okay, kat sini dia tambah dengan H+. Okay, so kalau kita nak tengok, nak imbang Cr ada 2, so tak 2 lah. Okay, tak 2. Okay, bila tak 2, maka Cr ni kita ada kat sini O. Nak imbang O pula. O kat sini ada berapa? O kat sini ada 7. So nak suruh O 7 kat sini, maka letak 7. Okey, situ. Bila 7, maka dia punya H dah jadi 14. Nak suruh H kat sini 14, letak 14 tepi tu. Okey, sekarang kita nak bilang, nak imbang E. Nak imbang E kat sini tolak 2 tambah dengan kat sini 14. Jadi sama dengan 12 tambah 12. Sini pula 2 kali 3 ne tambah ne, maka 12 nak jadi ne, kita kena tambah 6 elektron. Okey. Jadi bila tambah 6 elektron, maka kat sini adalah tindak balas penurunan. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita nak ingat dari segi warna. Okey, warna untuk sebahagian ini. Okay, so ni warna dia orange. Okay, jingga. Okay, lepas tindak balas dia akan jadi warna hijau. Okay, selesai. Okay, selesai. Bila dikromat ini mengalami tindak balas penurunan, maka ia adalah ejen pengoksidaan. Okey, ada yang dah faham dah apa tu tajuk ini, je tengok je lah, sabar je lah ya. Ada juga yang masih bela lagi, sebab itu cikgu teresa ni. Okey, so dekat ferrum 2 pula. Ferrum 2 kita kena ingat lah, ferrum 2 lepas tindak balas dia akan jadi ferrum 3, Fe3 positif. Fe2 nak jadi Fe3 dia mesti lepas elektron. Okey, lepas elektron. Jadi lepas bila kita nak balance, okey, dah balance dah. Okey, dah balance dekat situ. Fe2 akan jadi Fe3. Nak jadi Fe3 maka dia akan lepas elektron. Kalau kita nak refer kepada tindak balas, bila dia lepas elektron, maka tindak balas ini adalah tindak balas pengoksidaan. Maka ion Fe2+ ini bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Kemudian kita nak tengok dari segi perubahan warna. Fe2 warna dia hijau. Kemudian bila dia membentuk Fe, okey. Bila dia membentuk Fe3+, Fe3+ ni warna dia adalah perang. Okey, tu yang kita boleh dapat daripada diagram. So kita pergi kepada soalan. Soalan nak apa dia sebenarnya? Okey, soalan dia kata
manakah antara pernyataan berikut adalah benar? So, elektron bergerak daripada elektron X kepada elektron Y. Betulkah X kepada Y? Kita tengok mana lepas elektron. Ni lepas. Okey, sini lepas. Maknanya, bila sini lepas, maka elektron bergerak daripada Y ke X. Elektron mari sini. Bila mari sini, sini akan terima elektron. Jadi, elektron bergerak daripada elektron Y kepada elektron X. Betulkah? Dia kata X kepada Y. So, jawapan ini adalah salah. Yang kedua, ferum 2 sulfat mengalami tindak balas pengoksidaan. Betulkah? Okey, betul. Kan? Dia mengalami tindak balas pengoksidaan di sini. Okey, jadi betul. So, bila betul pengoksidaan, maka bila betul, jawapan B ini adalah betul. Jadi, betul lah. Kita tengok C pula. Dia kata elektron mengalir melalui asid sulfurik untuk melengkapkan litar. Elektron mengalir melalui asid sulfurik. Elektron ni dia tidak mengalir melalui medium asid ni. Elektron mengalir kat mana? Elektron akan mengalir atas litar ni. Yang mengalir dalam dalam asid sulfurik ni dia bukan elektron, tetapi ia adalah ion-ion. Yang mengalir kat sini adalah ion-ion, bukan elektron. Elektron dia akan bergerak di atas litar ini. Okey, tu beza di situ ni. Okey. Kemudian seterusnya, larutan kalium dikromat 6 berasid berfungsi sebagai ejen penurunan. Kalau kita tengok kat sini, larutan kalium dikromat 6 berasid dia mengalami tindak balas penurunan, maka dia adalah ejen pengoksidaan. Jadi, statement D itu adalah salah. Okey. So, jawapannya adalah B. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey, kalau rasa tak faham, nak tanya lagi, tanya ni. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Notasi sel. Okey, notasi sel bagi sel kimia. Okey, dengan menggunakan logam kuprum dan magnesium sebagai elektron adalah seperti berikut. Apakah nilai voltan sel? Apakah nilai voltan sel? Okey, nilai voltan sel ini diberi oleh formula. Kalau tengok buku teks duduk muka surat berapa ni? Awak ada buku teks ke kat depan tu? Kita nak biasa-biasa belik buku teks ni supaya kita boleh nampak. Okey. Awak ada nilai katot tolak nilai N nak cikgu. Muka surat 23 kan? Okey, muka surat 23. Jadi nilai voltan ini diberi oleh formula apa yang terjadi? Okey, nilai voltan ini diberi oleh formula, bukan 23. Okey. Muka surat berapa? Muka surat 29 dia diberi oleh inok dah. Inok ketok tolak dengan inok. Inok ketok tolak dengan inok enok. Okey. Jadi bila kita nak tahu kat sini, kita kena tengok apa dia? Kita kena tengok siri keupayaan elektron piawai. Keupayaan elektron piawai ini kalau kita tengok antara Mg dengan Cu ni, kita pun tulis dulu keupayaan elektron piawai. So kita ada kalau Mg tu plus, plus tu elektron, jadi Mg dia punya nilai inok dia adalah sama dengan berapa sini? Negatif 2.38. 2.38. Okey, manakala kalau Cu tu plus tak? Cu2 plus, plus tu elektron membentuk Cu, inok dia berapa? Positif 0.34. Okey, positif 0.34. Cikgu pun tak berapa ingat lagi. Okey, jadi kat sini kita nak tengok mana ketok, mana enok, kita kena ingat ke apa? Enok ni tempat donate elektron. Tempat donate elektron enok ni. Kalau nak cari tempat donate, mestilah inok dia, cikgu kajak ke dia? Inok dia lebih ke apa? Inok dia lebih negatif. Negatif. Dia nak donate elektron, mestilah inok yang lebih negatif. Maknanya antara Mg dengan Cu ni, inok Mg tu lebih negatif, maknanya Mg tu akan jadi NO. Jadi hok kita nak adalah ketok. Ketok mana? Ketok ni adalah Cu.
Jadi bila kita nak cari inot ketot tolak inot anot, maka 0.34 ni kita tolak dengan dia punya formula dia tolak dengan nilai inot anot adalah tolak 2.38. Boleh. Dapat berapa tu? Positif 2.72 volt. Dapat positif 72 volt. 2.72 volt. Nombor 9. Positif 2.72 volt. Tu. Boleh faham ke tu? Boleh cikgu. Untuk orang lain, senyap tu. Boleh ke ni? Boleh cikgu. Formula ni. Formula tu duduk di muka surat berapa ni? Kalau kita nak rujuk, takut salah ke seesok nak rujuk ni. Nak tengok nak buat rujuk ke pula. Muka surat berapa cikgu tengok tadi inok ni? Muka surat 29. Kalau nak buat rujuk ke semula, muka surat 29. Dia beri inok, ketok, tolak inok, enok. Nak tahu enok, donate. Inok, donate, misilah. Enok adalah donate. Donate ni inok lebih negatif. Selesai soalan nombor 9. So kita pergi kepada soalan nombor 10. Manakah antara bahan berikut akan mengalami perubahan kimia apabila arus elektrik dialihkan melaluinya? Bila kita kata mengalami perubahan kimia, ini ia akan refer kepada sebatian ion. Seandainya soalan dia kata mengalami hak ni. Soalan dia kata kan soalan dia tambah tanpa mengalami perubahan kimia. Hak ni kita boleh kata logam. Logam ni boleh mengalihkan arus elektrik tetapi dia tidak mengalami perubahan kimia. Tetapi kalau dia kata mengalami perubahan kimia, dia adalah sebatian ion. Jadi bila kita nak cari mana satu sebatian ion antara A, B, C, D, maka sebatian ionnya adalah C. Sebab tu kita jawab C. Boleh ke sini? Boleh? Boleh cikgu. So soalan nombor 11. Manakah antara berikut benar tentang sel kimia? Benar tentang sel kimia. Sel kimia. Penurunan berlaku di ketot. Betul. Sebab awak kena ingat. Anode, donate. Donate ni maknanya lepas elektron. Lepas elektron ni maknanya pengoksidaan. Jadi kalau ketot berlaku penurunan, betul. Betul, ketot berlaku penurunan. Anode merupakan terminal negatif. Anode terminal negatif. Anode positif terminal salah. Anode adalah terminal negatif. Cikgu lukislah. Sel kimia satu ni. Cikgu padam hak ni dulu. Takut awak tak ingat tentang sel kimia. Cikgu lukis simple sel kimia. Simple sel kimia. Kita ambil simple saja. Satu bikar. So kita ada elektrod. Sel kimia ni awak kena guna dua elektrod yang berbeza. Contohnya kita ada zinc, kita ada kuprum. Kemudian kita celup dalam elektrolit. Contoh elektrolit cikgu guna larutan kuprum 2 sulfat. Jadi apa yang perlu kita buat kat sini bila kita nak terangkan tentang proses sel kimia ni berlaku ni, apa yang kita buat? Yang pertama kita kena cek inot. Kita cek inot zinc dengan inot kuprum. Inot zinc kalau kita tengok formula dia setengah persamaan dia Zn2 plus 2 elektron membentuk Zn. Maka diberi kat sini inot adalah sama dengan, tengok zinc, tolak 0.7 tak? Tolak 0.7.
Okey. Lepas tu untuk kuprum Cu2+, okey, plus 2 elektron membentuk Cu, maka inok untuk kuprum adalah Positif 0.34. okey, positif 0.34. Okey. Jadi daripada sini kita tahu bahawasanya inok zinc ni lebih negatif. Okey, inok zinc ni lebih negatif ni. Lebih negatif. Bila dia lebih negatif, maka dia lebih cenderung untuk lepas elektron. Jadi apa yang berlaku kat sini, bila zinc ni lebih cenderung untuk lepaskan elektron, maka atom zinc akan lepas elektron membentuk ion Zn2+, plus 2 elektron. Maka zinc menjadi terminal negatif, okey, kuprum menjadi terminal positif. Elektron yang dilepaskan oleh atom zinc akan mengalir melalui litar luar masuk ke elektrod di sebelah kuprum. Okey, pergi ke elektrod kuprum. So siapa ke elektrod kuprum? Siapa yang nak terima elektron? Nak terima elektron, awak kena buat apa? Kena tengok ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. So Cu sulfat ni kita ada ion Cu2+, ada ion SO4 2-, ada ion H+, ada ion OH-. Jadi semasa proses elektrolisis ini, apa yang berlaku di sini, ion yang bercharge ni, ini bila elektron mari, hok nak tambah elektron adalah ion yang bercharge positif. Dia yang nak tambah elektron. Ni nak tambah elektron, bila charge positif dia akan tambah elektron. Charge negatif dia akan tolak elektron. Jadi kita dah belajar baru ni kan, cikgu buat masa permulaan kita buat revision tu. Okey, atom dengan atom dengan anion lepas elektron. Cat ion terima elektron. Maka bila elektron mari, siapa nak cat ion, nak ke elektron, dia yang akan tertarik ke elektrod kuprum. Siapa dipilih, kita kena tengok inok. Okey. Tengok inok. Siapa nak dipilih tu kita kena tengok inok. Jadi kita tengok hidrogen antara dua ni. Hidrogen H+ ni, plus E membentuk H2. Okey, so inok dia adalah sama dengan kosong, hidrogen ni. Maknanya kita tengok antara kuprum dengan hidrogen. Kuprum ni inok dia lebih positif. Okey. Jadi apa yang perlu tahu kat sini, kalau inok dia ni lebih positif, maka dia akan lebih cenderung untuk terima elektron. Gitu kalau dia lebih positif. Jadi yang mana nak terima? Inok lebih positif. Hok mana inok lebih positif? Antara dua ni, inok lebih positif adalah kuprum. Jadi di sini apa yang berlaku kat sini? Ion kuprum lah akan terima elektron membentuk Cu. Gitu. Tu setengah persamaan yang berlaku dalam sel kimia. Dan kita akan nampaklah jarum voltmeter ni akan terpesong menunjukkan ada arus yang telah mengalir melaluinya. So bila dikata penurunan berlaku di katok, betul. Okay, kemudian dikata anode adalah terminal positif, salah. Salah di terminal positif. Kenapa? Sebab anode adalah terminal negatif. Sebab kita tahu anode ni adalah tempat donate elektron. Mana tempat donate elektron? Sini. Sini terminal apa? Negatif. So salah B tu. Okey, C, elektron mengalir daripada katok ke anode. Elektron mengalir daripada anode ke katok. Tempat donate elektron ni anode. So anode lah di sini. Sinilah anode. Okey, sini adalah katok. Jadi elektron mengalir bukan daripada katok, daripada anode ke katok. Okey, salah hak ni. Okey, kemudian D, logam yang lebih elektropositif menjadi katok. Okey, logam yang lebih elektropositif, kita pun tahu perkataan elektropositif. Elektropositif ni adalah logam yang lebih cenderung untuk lepas elektron. Jadi siapa cenderung untuk lepas elektron? Zn. So Zn jadi apa? Jadi anode, bukan katok. So yang salahnya pada katok. Okey, sepatutnya sini adalah
anode. Barulah betul. Jadi jawapannya adalah penurunan berlaku di katot. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya lagi tentang ni? Ada soalan Tak nak ada tanya? cikgu. Tak ada. Okey, boleh faham So kita pergi kepada soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12. Rajah 3 menunjukkan satu sel elektrolisis. Ni elektrolisis. Kenapa kita kata elektrolisis? Sebab dia ada bateri. Okey, bila ada bateri, maka kita nak tahu X dengan Y ni kita tengok bateri. Bateri ni okey panjang, positif, pendek, negatif. Negatif pada bateri, negatiflah pada elektrod. Positif pada bateri, positiflah pada elektrod. Okey, tetapi negatif ini, okey bateri ini adalah sel kimia. Bateri ini adalah sel kimia. Okey, bila bateri digunakan untuk membina sel, sel ini kita panggil sel elektrolisis. Okey. Kalau kita nak relate dengan yang kita tahu anode katot, okey, sel kimia ni seperti tadilah. Okey, negatif dia adalah anode, positif dia adalah katot. Tapi bila dia mari sini adalah katot, okey, dia opposite sini adalah anode. Okey, dia opposite macam tu. So bila kita nak tengok sel elektrolisis ni, maka apa yang perlu kita ada dalam kepala kita bila kita tengok sel elektrolisis, kita ingat faktor. Faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Itu yang pertama faktor nilai anode. Yang kedua faktor jenis elektrod. Yang ketiga faktor kepekatan elektrolit. Tu. Dia ada 3 situ. Kita kena ingat. So kita kena kenal pastilah sel elektrolisis dia bagi ni adalah faktor apa. Kita kena kenal pasti. Kita pun tengok. Oh, kuprum ni. Bila kuprum, dia bukan karbon. So kalau faktor jenis elektrod ni adalah selain karbon, platinum atau grafit. Grafit. 3 tu. 3 tu kita panggil elektrod lengan. Kalau guna 3 ni, maka bukan jenis elektrod. Tapi kalau bukan 3 ni, maka dia guna kuprum, maka sel elektrolisis ini faktornya adalah faktor nombor 2. Itu yang pertama, yang kedua. Yang seterusnya kena ingat, faktor ni kita ada anode, kita ada katot. Anode je ikut faktornya. Tapi katot kok mana-mana dia akan ikut nilai anode. Tu. Jadi sekarang ni bila kita nak buat, okey, sekarang kita nak buat dah, okey, nak buat tindak balas kimia berlaku kat sini. So bila kita nak buat, step yang pertama kita dah tahu dah anode katot, kita pun list dah the freely moving ion ni. So kita dalam lautan kuprum 2 sulfat, kita ada CO2+, kita ada SO42-, kita ada H+, kita ada OH-. Okey, semasa proses elektrolisis, ion yang bercharge positif ni akan tertarik ke katot, yang bercharge negatif ni akan tertarik ke anode. Okey, jadi anode ni tempat donate. Dua-dua bergerak, sulfat dengan hidroksida bergerak ke anode, tapi dua-dua tidak akan dinyahcaskan. Kenapa? Sebab kita royak the faktor bagi sel ini adalah faktor nombor 2 iaitu jenis elektrod. Dia guna kuprum. Jadi apa yang berlaku? Maka kat sini atom kuprum akan lepaskan elektron membentuk ion CO2+ dengan tambah 2 elektron. Itu yang berlaku. Elektron yang dilepaskan akan mengalir. Mari sini. Anode pergi ke katot, anode pergi ke katot. Mari sini. Siapa nak ke elektron? Dua-dua tertarik. Siapa yang dipilih? Tengok anode. Anode lebih positif yang diterima. Okey, tadi kita tengok dah anode lebih positif adalah kuprum, iaitu kuprum anode dia adalah positif 0.34, manakala hidrogen anode-nya adalah kosong. Jadi yang lebih positif adalah anode kuprum. Jadi that's why lah, okey, dekat katot ini ion kuprum yang dipilih iaitu Cu2+ akan terima 2 elektron membentuk Cu.
Okey, ini yang berlaku dalam sel elektrolisis ini. Jadi bila kita dah buat semua tu, kita pun tengok soalan. Dia kata apakah persamaan setengah? Bukan persamaan setengah, sebenarnya kita panggil setengah persamaan daripada buku tu, dia kata setengah persamaan. Okey. Setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di elektro X. So elektro X, cuba tengok setengah persamaan ni. So kita carilah. Cu menghasilkan Cu2 plus tu elektron. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak adalah tu, 3 kali tanya dah. Okey, so kita pergi kepada soalan 13. Banyak dia bagi soalan elektrolisis kat sini. Pelajar 4 menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis. Okey, larutan natrium klorida cair dan larutan natrium klorida pekat dengan menggunakan elektrod karbon. So pada elektrod manakah gelembung gas tidak berwarna terbentuk? Okey, so kita nak buat apa ni? Kita kena tengok dulu. Okey, tengok dulu apa dia royak. Okey, soalan dia apa? Elektrod karbon. Maknanya elektrod karbon. Bila elektrod karbon bukan faktor jenis elektrod lah. So kita tengok ni cair, ni pekat. Maknanya faktornya adalah faktor kepekatan. Kalau sini cair, maka dia pergi kepada faktor nilai inert. Kalau sini pekat, dia pergi faktor kepekatan. Okey, kalau kita nak tengok dari segi faktor. Okey, kemudian kita pun cuba tengok soalan ni lagi. Okey, kita tengok soalan ni lagi. Bateri panjang positif, pendek negatif, positif pada bateri, positif pada elektrod, negatif pada bateri, negatif pada elektrod. Maka positif pada elektrod adalah anode, ni adalah kathod. Kalau kita nak sambung, negatif pada bateri adalah anode, positif pada bateri adalah kathod. Okey, selesai. Step yang kedua, kita kena senarailah ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Okey, ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. So, dalam larutan, kita ada apa dia kat sini? Kita ada ion. Okey, kalau cikgu buat kat sini, Na+, kita ada Cl-, kita ada H+ dengan OH-. Sebab dia kata larutan mesti ada air H+ dengan OH-. So, semasa proses elektrolisis, ion yang bercharge positif ini akan tertarik ke kathod. Ion yang bercharge negatif ini akan tertarik ke anode. Okey. Bila tertarik ke anode, kita tahu, okey, faktornya adalah faktor nilai inert. Anode ni tempat donate. Okey, nak donate ni mestilah inert dia adalah lebih negatif. So kita tengok muka surat 2/4. Inert klorin berapa? Inert Cl2. Okey, inert Cl2 adalah positif 1.3 ni. Okey, ni Cl2 ni. Cikgu ambil sosol lah Inert Cl2. So kita ada Cl2 kat sini plus 2 elektron membentuk Cl- 2. So dia bagi inert dia adalah sama dengan berapa situ? Positif 1.3 ni. Okey, kemudian kita tengok OH pula. OH ni. OH. So OH ni mana ni OH? Okey, O2. Dia tindak balasnya adalah tindak balas penurunan. Dia kena tambah elektron. So dia ada O2 plus 2H2O menghasilkan 4OH minus ni tambah elektron. Okey. Tambah 4E menghasilkan 4OH minus di mana inert dia adalah sama dengan berapa situ? Sama dengan muka surat 24 ni. Okey, sama dengan positif 0.40. Positif 0.40. Okey, boleh Okey. Jadi sekarang ni dua-dua ni dia ke anode. Anode ni tempat apa? Anode ni tempat lepas. Okey. Kita tahu dah kalau lebih positif maknanya dia nak terima. Lebih positif dia nak terima.
lebih negatif dia nak lepas. So kalau kita ambil ni positif dua-dua, tetapi O ni dia kurang positif ataupun Cl2 ni dia lebih, inok dia lebih positif. So bila lebih positif dia lebih cenderung untuk terima, bukan untuk lepas. Jadi OH minus yang akan lepas. Maka antara dua-dua ni siapa dipilih? Yang dipilih adalah OH minus. So kat sini apa yang berlaku? OH minus ni akan lepas elektron membentuk H2O plus O2 plus elektron 4. So ni 4. Okey, itu yang berlaku. OH minus yang dipilih untuk dinyahcaskan. Okey, dengan melepaskan elektron. Okey. Jadi bila dia lepas, maka hak ni pula dua-dua bergerak. Kita pun tengok inok Na. Okey, inok Na dalam buku teks tolak 2.71. So kita pun tengok Na. Na plus, okey, plus E membentuk Na di mana inok dia adalah sama dengan 2. Negatif 2.71. Negatif 2.71. Lepas tu kita ada hidrogen pula tambah 2E jadi H2, inok dia adalah sama dengan 0.00 lah. Jadi Na ni inok dia lebih negatif. Lebih negatif ni dia akan lepas. Dia akan tolak negatif dan tolak. Lebih positif dia nak tambah. Okey, bila inok Na plus ni lebih negatif, maka dia tidak akan terima lah sebab dia nak lepas. Jadi yang terimaannya adalah H plus. Maka persamaan kat sini dekat 2 ni H plus lah. Okey, 2 H plus ni akan terima 2 elektron membentuk H2. Okey, itu yang berlaku pada sel yang pertama. So kita pergi kepada sel yang kedua. Sel yang kedua pula serupa je. Okey, ni panjang positif, ni pendek negatif. So positif pada bateri adalah kathod, negatif pada bateri adalah anode, negatif pada bateri, negatif pada elektrod, positif pada bateri, positif pada elektrod. Cuma positif pada elektrod ini adalah anode, negatif pada elektrod ini adalah kathod. Okey, dia selang-seli macam tu. Lepas tu kita ada ion-ion yang bergerak bebas. So kita ada Na+, kita ada Cl-, kita ada H+ dengan ada OH-. So semasa proses elektrolisis, hak ni akan tertarik ke kathod, hak ni akan tertarik ke anode. Okey. Seperti yang cikgu kata sebelum pada ni. Okey, cikgu kata apa sebelum pada ni? Cikgu kata ni. Okey, ni. Anode je ikut faktor, tapi kathod mesti ikut inok. Jadi sini kalau kita tengok, kathod mesti ikut inok. Kathod mesti ikut inok. So nak ikut inok kathod, cuba tengok Na plus dengan H plus dipilih. So siapa yang akan terima elektron? H plus lah. Sebab inok dia kosong. Okey, inok dia kurang negatif. So apa yang berlaku kat sini? 2H plus tambah 2E membentuk H2. Okey, tetapi kalau kita pergi kepada anode, dua-dua bergerak, siapa dipilih? Oleh kerana faktor kepekatan, dia tak tengok inok dah. Jadi bila faktor kepekatan, maka yang dipilih adalah Cl-. So Cl- yang akan jadi Cl2 dengan 2 elektron. Okey, itu yang berlaku pada sel 3. Okey, selesai lah. Kita pun tengok soalan. Dia kata, pada elektrod manakah gelembung gas tidak berwarna akan terbebas? So kalau nak tengok gelembung gas tidak berwarna, hidrogen lah. Lepas tu oksigen tidak berwarna. Okey, klorin ni ada warna. Klorin ni warna dia kuning. Kehijauan. Cikgu, Ya? boleh tak cikgu les mula hak kepekatan ni? Okey, hak kepekatan les mula. Okey. Hak lain-lain serupa kan ni sel ni. Okey, anode kathod serupa. Okey. Jadi bila faktor kepekatan ini, cikgu kata dah tadi kan? Okey ni kita tengok sel ni. Sel ni cikgu kata dah. Bila kita tengok sel elektrolisis ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Iaitu faktor nilai inok,
faktor jenis elektrod dengan faktor kepekatan elektrolit. So bila kita tengok sel elektrolisis, yang pertama sekali kita kena cari faktor dulu. Jadi kalau kita tengok elektrod dia guna karbon, kuprum, maka kuprum bukan karbon, bukan platinum, bukan grafit, so faktor jenis elektrod. Okey ni. Jadi yang kedua kita kena tengok dari segi apa-apa faktor pun. Okay, faktor apa-apa pun. Faktor 1 ke, faktor 2 ke, faktor 3 ke, enok je ikut faktor. Tapi kita ikut ikut nilai enok. Okey, itu memang kena ingat. Okey, sebab tu kita pun nak gunalah dalam eksperimen yang ni. Okey, so satu ni kita selesai dah. Okey, satu kita selesai. Kita pergi kepada kepekatan. Jadi bila dia kata pekatan pekat, maka faktornya adalah faktor jenis kepekatan elektrolit. Bila kepekatan elektrolit, anak je berubah. Okey, ketok ikut inok. Bila ikut inok, dia akan H+, yang akan dinyacahkan. Serupa je, ni ingat ni. Serupa je. Ketok serupa je. Enok yang berbeza. Enok oleh kerana dia faktor inok, maka yang dipilih adalah yang lebih ataupun yang kurang positif. Okey, yang kurang positif. Hak ni pula oleh kerana faktor kepekatan yang dipilih bukan OH lah. Yang dipilih adalah Cl-. Sebab Cl- ini lebih pekat berbanding dengan OH-. So bila Cl- dinyacaskan, so hasilnya adalah gas klorin. Okey, gitulah. Boleh Kalau faktor kepekatan selain daripada OH yang dipilih untuk dinyacaskan. Ingat gitu pun tak apa. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, kalau kat sini kita pun tengok. Dia kata yang mana menghasilkan gas, gelembung gas tidak berwarna. So, kalau gelembung gas tidak berwarna, kita tengok kat sini oksigen tak ada warna. Hidrogen tak ada warna. Hidrogen tak ada warna. Tapi klorin ada warna, iaitu kuning kehijauan. Jadi di sini yang tak ada warnanya 1, 2 dan juga 4. Okey, 4. 3 ada warna. Warna apa? Warna kuning kehijauan. So kita pilihlah yang mana jawapan dia. 1, 2, 4. So jawapannya adalah C. Okey, jawapannya adalah C. Okey, so selesai soalan nombor 13. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okay. So kita continue soalan nombor 14. Antara yang berikut, yang manakah langkah perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil penyaduran yang baik? Okey, ni awak kena ingat. Awak ni kena ingat lah ni. Okey, nak sadur dengan baik, yang pertama sekali, okey, arus kena kecil. Sebab tu diguna riostat untuk mengawal arus. Yang kedua, kalau kita nak sadur sadur dengan baik. Katakanlah kalau nak sadur cincin ni kita kena putar-putar. Okey, putar-putar supaya penyaduran itu lebih sekata berlaku. Jadi soalan ini dia tanya gitu je lah langkah yang perlu diambil. So dia kata menggunakan arus voltan yang tinggi, salah. Menggunakan elektrolit kepekatan tinggi, tak ada kaitan. C, barangan yang ingin disadur perlu diputar secara perlahan, betul? Duduk dalam bekas tu kita putar. Awak ingat lagi kita buatkan eksperimen ini, cikgu suruh bawa duit 1 sen dengan 5 sen tu. Awak dekat tepak hari tu. Cikgu tukar. Tak buat lah cikgu. Ha? Tak buat lah. Duk ni. Awak tak ambil duit 1 sen, duit 5 sen tu. Tak dia nak buat ke eksperimen, tak dia nak buat ada eksperimen ni tak. Kita tak ada masuk. Tak ada. Kita hanya sapa penyesara halogen je kan. Okey. Tube U. Sapa tube U. Okey, lepas tu menyambungkan barang yang ingin disadur pada terminal positif. Okey. Bila nak sadur ni kan, okey cikgu buat diagram kat sini ni. Bila nak sadur, kita ada, katakanlah kita nak sadur cincin besi. Kita kena ada cincin besi. Okey, sadur dengan apa? Katakanlah cincin besi, kita nak sadur dengan argentum. Argentum ni perak.
Okey, jadi apa yang kita perlu tahu kat sini? Kita guna ni elektrod bukan karbon. Cincin besi bukan karbon, bukan platinum, bukan grafit. Argentum pun bukan karbon, bukan platinum, bukan grafit. So kita pun tengok faktor elektrod tadi. Kalau kita letak cincin, cincin di sebelah anod, nampak tak anod ni? Kalau persamaan kat sini, atom lepas elektron, kita akan nampak anod lama-lama dia menipis pemerhatian dia. Jadi kita tak boleh letak cincin ni di sebelah anod sebab anod akan menipis. Lama-lama awak akak tak ada cincin secopeng. Okey, sebab apa? Sebab dia dah larut dah dalam tu. Jadi cincin ni mesti duduk sebelah katok. So kita letak sebelah katok dia. Hook anodnya letaklah pada argentum. Okey. Letak argentum. Okey. Lepas tu yang kedua yang perlu kita tahu adalah nak memilih elektrolit. Kalau kita guna argentum, maka kita nak electroplate. Kita nak sadurkan cincin besi tu dengan argentum. Maka kita gunalah larutan Ag nitrat. Okey, tu cara dia. Guna larutan Ag nitrat. Okey. Jadi kalau dia kata menyambung barang yang ingin disadur pada terminal positif bateri, so kita tengok. Ni negatif, ni positif. Positif ni positif, negatif negatif. Okey, dia kata sambung barang yang nak disadur di terminal positif bateri. Betulkah terminal positif bateri? Salah. Jadi salah lah dekat positif menyebabkan dia salah. Cikgu nak cerita pengaduran sikit Okey. Jadi cincin besi ni arus ni kita kena perlahan sebab itulah dia kena start kat sini untuk mengawal arus. Okey, arus kena perlahan. Kalau tidak perlahan, dia punya penyaduran tidak sekata. Dia akan topuk-topuk, ada tempat tebal, ada tempat nipis, dia tidak sekata. Jadi arus kena perlahan, lepas tu cincin besi ni kita putar-putar-putar supaya penyaduran berlaku lebih sekata. Jadi apa yang berlaku kat sini? Cikgu nak cerita apa yang berlaku kat sini. Okey, bila kita tengok sel elektrolisis ini dia menggunakan elektrod selain daripada karbon, platinum atau grafit, so dia akan jadi kepada faktor jenis elektrod. Bila faktor jenis elektrod kita pun tengoklah. Okey, positif, okey ni adalah katot, ini adalah anod, ini adalah anod, ini adalah katot. Kita pun tengok anod tempat donate. Siapa donate? Ag akan donate. So apa yang berlaku? Ag akan donate elektron membentuk Ag plus elektron. Bila Ag lepas elektron, maka elektron mengalir. Mari sini, mari sini, mari sini. Siapa nak ke elektron? Kita pun kena list ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. So dia ada Ag plus, ada NO3 minus, ada H plus, ada OH minus. So dia akan bergerak pergi ke cincin sebab cincin tu adalah katot, adalah cat ion. So dia mari sini. Bila mari sini, siapa dipilih untuk dinyahcaskan antara Ag plus elektron membentuk Ag ataupun H plus plus elektron membentuk H2, kita kena tengok nilai inok. So inok untuk Ag plus, inok untuk H, kita tahu dah, ingat dah 0.00 V. Untuk Ag plus ni adalah positif 0.80. Maknanya hak ni lebih positif. Bila lebih positif, dia lebih cenderung untuk terima elektron. So yang nak terima elektron di sini adalah Ag. So Ag lah yang akan terima elektron membentuk Ag. Okay, Ag plus terima elektron membentuk Ag. So bila Ag terbentuk, maka dia akan tutup lah. Okay, akan terenak pada cincin besi tadi. Terenak pada cincin besi tadi. Jadi kita kena putar supaya enapan berlaku dengan sekata. So bila kita dah selesai, okay, ada jawapan dah sebenarnya ni. Ada soalan nak tanya tak? Boleh faham tak dari segi penyaduran logam ni? Boleh faham tak? Konsep dia sama je, iaitu dekat anod je. Kita fokus dekat anod sebab katot tu ikut inok, nilai inok. That's why kita kena tengoklah, refer kepada jadual nilai inok dia akan bagilah biasanya dekat belakang. Okay.
So kita pergi kepada rajah 15. Okey, nombor 15. Rajah 5 menunjukkan relau bagas yang digunakan untuk mengekstrak besi daripada bijinya. Jadi, awak tengok soalan ni. Okey, dia punya rajah ni duduk di muka surat berapa ni? Duduk di muka surat 50. So, dia kata bahagian manakah ferrum 3 oksida diturunkan. Dia bagi belaka dah. Kita pun tengoklah. Dia bagi jadual di muka surat 50 tu. Okey, hok mana? Zon 3 tak? Zon 3 kat mana zon 3 tu? Atas sekali. Okey, atas sekali. Itu kalau dia tengok Q, R, dia bagi kat sini Q, R. Okey, P. P tu tidaklah. Dia baru sembur turun bawah kan? Jadi, hok berlaku di mana ferrum ni ditukarkan, diturunkan kepada ferrum 3 oksida diturunkan kepada ferrum, ia adalah di bahagian Q. Bahagian sini. Okey, bahagian sini dah sangar dah. Dah hasil dah hasil dia dah. Hasil dia dengan impurities yang ada dalam ferrum 3 oksida tu. Jadi proses berlaku, tindak balas berlaku adalah di sini. Okey. So selesai, cikgu rasa tak ada masalah yang ni. So kita pergi kepada soalan 16. Soalan 16 ni bahagian mana? Ni adalah bahagian pengaratan. So rajah 6 menunjukkan susunan radas bagi mengkaji kakisan logam. Kakisan logam ni. Okey. Kakisan logam ni maknanya kat sini ni, kakisan ni maknanya atom ni lepas elektron tu kakisan. Lain daripada hakisel. Hakisel ni macam ombak. Ombak menghakis pantai. Dia tak ada chemical reaction kat situ. Dia akan tolak je pasir-pasir pantai tu. Tu kita panggil hakisan. Okey. Macam contoh yang berlaku dekat Gunung Jerai tu kan. Okey. Gunung Jerai tu. Lepas hujan tu kan. Tu kita panggil tanah-tanah turun tu kita panggil hakisan. Tak ada tindak balas kimia. Maknanya air tu bila dia laju dia akan tolak tanah-tanah dan sebagainya turun. Okey, tu kita panggil hakisan. Tapi hakisan tidak berlaku dalam kimia. Kimia adalah kakisan. Kakisan ni maknanya atom lepas elektron, lama-lama kita akan dapati logam ni akan nipih. 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 Macam pagar lah. Okey, ataupun besi. Tengok bila besi pagar ko, bila dia bila dia karat, lama-lama dia konipih. Perang tu patut boleh lepih. Ataupun dia akan blueberry sebab dia karat kuat. Itu dia blueberry tu. Okey. Tu yang pertama dari segi istilah. Cikgu takut nanti bila jawab soalan esei duk main hakisan memang akan salah. So apakah yang dapat diperhatikan dalam tabuk GP dan tabuk GQ selepas beberapa hari? So kita tengok kat sini dia letak kalium, natrium. Apa kalium, natrium. Okey. Dia translate ke apa dia kat sini ni? Kalium. Okey, campur. Natrium klorida, kalium klorida, tambah NaO. Di ferrum. Lepas tu, ni kuprum. So, dia pun tengok pemerhatian dia nak ayat ke apa ni. Okay, nak ayat ke apa. Jadi, dia nak ayat sini, kalau kita tengoknya, kakisan ni biasanya dia refer kepada ferrum. Di mana ferrum, bila larutan ni maknanya dia ada air. Bila ada air, bila ada O2, maka apa yang berlaku? Atom ferrum akan lepas elektron membentuk ion Fe2+. Okey, plus 2 elektron. Itu yang berlaku lah. Okey. Kita belajar untuk pengaratan tu kan. Lepas tu, elektron ni. Di mana elektron tu? Okey. Jadi step yang pertama kan untuk pengaratan. Semesti ada elektron tu. So, elektron itu diambil oleh O2 dengan H2O. Akan terima elektron membentuk OH-. Ni prinsip pembentukan karat. Okey, ataupun kakisan. Dia merupakan tindak balas redox. Okey. So, dia kata apa yang diperhatikan dalam tabuk UGP dan Q. Okey, tabuk UGP ada mendakan biru. Okey. Kalau gitu,
tujuan dia bubuh nauh ni adalah untuk uji kehadiran cation. Kalau ada ferrum dalam nauh, ingat tak, dalam nauh ferrum ni kita akan dapat mendakan hijau. Okey. Okey, kita akan dapat mendakan hijau kat situ. Pelik ya soalan ni cikgu rasa. Okey, tak apalah. Kita cubalah. Kita pun tengok P. Ada tak mendakan hijau? Tak ada. So, dia ada mendakan perang. Okay, Q. Kalau ada CO2 plus. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kita tak tahu. Cikgu rasa untuk sini tak ada tindak balas ni. Tindak balas ni. Okay. Jadi kalau biru-biru ni untuk P ni tak ada lah. Salah lah. Biru-biru tu. Tak ada. Okey. Lepas pada tu, kalau kita kata ada OH ni ada warna merah jambu, tak ada penunjuk pun sini. Ni, nak royak dia ada merah jambu ni. Kalau nak royak ada merah jambu, sebab ada OH minus, merah jambu, OH minus ni ia kena ada phenolphthalein. Kena ada phenolphthalein, barulah ada merah jambu. Ni ada phenolphthalein, tak ada. Bila tak ada warna merah jambu, tak ada. Jadi, kita ambil B lah. Perang ni. Sebab apa perang kita ambil? Sebab lepas Fe2 plus ni akan jadi Fe3 plus. Sebab tu kita tengok karat ni kan warna perang. Kita tak tengok karat ni hijau. Tapi dia jadi hijau dulu baru perang. Sebab tu orang tua panggil karat hijau. Dia akan hijau dulu baru dia jadi perang. Bila perang tu tak boleh nak buat gapo adalah kena gosok-gosok lah. Kalau nak selamat, gosok-gosok dengan kertas pasir. Lepas tu spray dengan anti karat. Okey. Untuk yang ni, bagi cikgu rasa kat sini tak ada tindak balas ni untuk kuprum ni. Tak ada tindak balas. Tetapi kenapa cikgu ambil jawapan dia B? Sebab duduk di perang. Kok ni tak ada, biru tak ada. Sebab kat sini kuprum sepatutnya. Okey. Kuprum ni susah dia nak mengalami tindak balas kakisan ni. Atom yang nak lepas elektron ni amat susah. Sebab dia sangat dia adalah logam yang sangat tidak reaktif lah. Okey, sebab itu dia guna dekat wayar kuprum apa semua, wayar elektrik apa semua dan dia tahan. Okey, dia tahan. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Ada soalan nak tanya hak ni? Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada Okey, so kita pergi kepada soalan akhir sekali iaitu soalan nombor 17. Okey, 17. Okay. Manakah antara berikut langkah berkesan untuk menghalang pengaratan? Kalau kita nak halang pengaratan, kita boleh rendam besi dalam air garam. Oh, kau berat. Okey, besi ni bila ada garam dia cepat karat. Sebab itulah kalau kita letak besi di rumah dengan kita letak besi dekat tepi pantai itu lebih cepat berkarat daripada kat rumah. Sebab apa? Sebab pantai itu ada garam. Okey. Yang kedua dia kata sadu besi dengan argentum. Okey, boleh terima sadu besi dengan argentum. Argentum ni kurang reaktif. So kita kata besi tu selamatlah. Sadu besi dengan argentum. Yang kedua alloy besi dengan karbon. Alloy besi dengan karbon. Boleh juga. Okey, dia akan jadi apa besi dengan karbon? Dia akan jadi keluli. Okey. Sambung besi dengan logam kuprum. Kalau sambung besi dengan logam kuprum, hok ni besi lebih cepat berkarat. Lebih cepat berkarat. Okey. Jadi, kalau kita banding antara dua ni, dua-dua betul belaka tu. Sadu besi dengan argentum pun boleh. Okey, alloykan besi pun boleh.
Tapi sadu-sadu besi ni biasa kita sadu dengan apa? Kita sadu dengan timah. Okey, sebab argentum ni dia mahal ni. Mahal. Okey, mahal. Okey, bila mahal, biasanya kalau kita nak sadu besi dengan timah, memang tak boleh buat secara komersial lah benda tu. Okey, kita dengan argentum ni, sebab argentum ni mahal. Okey, argentum ni mahal. Okey, jadi yang paling berkesan untuk menghalang besi daripada berkarat adalah mengalloykan besi dengan karbon. Bila kita alloykan besi dengan karbon, so kehadiran karbon itu akan menghalang besi daripada berkarat. Okey, jadi jawapan kat sini adalah C. Okey, so ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okey, yang lain? Tak ada. Okey. Kalau cikgu tengok skema dia okey, skema dia jawapan dia B. Okey. Mungkin dari segi berkesan ni, dia abaikan perkataan mahal lah. Dia abaikan perkataan mahal. Okey. Jadi maknanya kalau kita sadu besi ni dengan dengan argentum, katakanlah ni besi. Okey, besi. So, sadu dengan timah. Ni, AG duduk luar. Memesah dah, tak ada gapo. Tak akan berlaku gapo-gapo kepada besi. Okey, selagi argentum tu tidak terguris. Okey, kalau awak tak ada soalan, cikgu tak tahu awak buat dah ke tidak, awak tidak argue apa cikgu teriak tak ada. Okey, sekiranya AG tidak terguris. Kalau AG terguris, Fe akan cepat berkarat. Seperti kita pergi kedai, kita beli makanan dalam tin kan, cikgu kata jangan beli makanan dalam tin, hok kemik. Jadi kita kena rasa lah, kita tengok dulu makanan apa tin tu kemik ke tidak. Kalau kemik jangan pergi. Sebab apa? Kita takut bahagian dalam tu terguris. So bahagian dalam tu terguris, bila besi terdedah maka dia akan lebih cepat berkarat. Kalau sadu macam tu tak ada masalah. Okey. Jadi karbon dengan besi ni sebenarnya, karbon dengan besi ni dia akan jadi keluli. Tetapi keluli ni sebenarnya dia tidak begitu tahan. Sebab itulah keluli ni ada dua jenis. Iaitu dia ada pula keluli dia panggil keluli nirkarat ataupun stainless steel. Hak ni selain daripada karbon, dia akan tambah kromium, dia akan tambah mangan kat dalam tu. Menyebabkan besi itu, kalau stainless steel tu dia akan tahan lah, tak karat sampai bila-bila. Tapi kalau dia hanya bubuh karbon, keluli, dia akan karat juga tapi ambil masa yang lama untuk karat. Seperti orang buat rumah lah, besi-besi orang buat rumah tu kan. Lama lah, barulah dia boleh karat. Tetapi alloy ni adalah salah satu cara adalah untuk protect besi daripada berkarat. Okey, ni pun boleh, ni boleh sebab itu dia ada berkesan. So bila berkesan, kalau kita abaikan mahal itu, maka yang paling selamat argentum adalah besi disadu dengan argentum. So tak ada gapo dah awak nak tanya cikgu kan? Okey. Tak ada gapo kan? Okey, jadi di sini takut awak tengok awak kata cikgu ni, so kita jawab B lah. Okey, so ada lagi soalan nak tanya? Okey, kita dah bincang semua dah soalan objektif. Okey, maka bila kita ada masa untuk jumpa malam Jumaat depan. Okey, tak. Hari Rabu nanti. Hari Rabu. Hari apa cikgu kelas dengan awak Tak ingat jadual tu Okey, so kita akan bincang soalan seterusnya lah daripada kertas ini. Okey, so kita berhenti setakat ni. Okey, ni dia bagi elektron piawai. Okey, so kita berhenti setakat ni. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, bye-bye. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.